an innovator, a community mover, a social entrepreneur. Share your insights. Amplify your voice. Scale your good efforts. Let's go further. You're a young person with a big heart. Talk to people with expertise and experience. Partner with people with resources. Inspire others. Grow with us. You can grant access. You have resources to share. Get to know the change makers. Invest strategically. Contribute. Give with confidence. We are here connecting all of you. We advocate. We enable. We amplify. Impact Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat Hari Belia kepada semua belia di luar sana. All those belia out there, make some noise. Woo! Alright. Okay. Selamat datang ke sesi live forum Bisnes Orang Muda edisi khas sempena Hari Belia Negara. Forum ini dibawakan khas oleh Impact Malaysia dengan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Dekat ini, dekat anda. Satu tagline yang penuh dengan maksud yang positif dan bersemangat. Inilah masa kita sebenarnya, belia-belia di luar sana. Sebagai belia di luar sana, kita kena pandai cari peluang. Bukan saja cari peluang, tapi kita kena pandai susun juga strategi kita supaya tindakan kita pada hari ini akan mencorakkan masa depan kita dan belia-belia di luar sana semua. Wah, saya pula bersemangat ni. Alright. Ingin saya kenalkan diri saya kepada siapa yang tak kenalkan diri saya. Nama saya Ben, selaku moderator anda pada malam yang sangat indah pada hari ini. Tajuk Forum Bisnes Orang Muda BOM ataupun nama samaran dan hashtag BOM pada hari ini adalah bisnes sebagai kerjaya. Ni pilihan nak kerja dengan orang ke, nak buat bisnes sendiri ke. So macam-macam jenis bisnes lah di luar sana yang golongan belia boleh libatkan diri. Darilah bisnes menjual barang hinggalah bisnes memberikan perkhidmatan. Okey. Menariknya pada hari ini saya memang suka topik-topik berniaga ni. Saya memang minat orang berniaga, saya selalu teruja bila seorang anak muda sanggup meninggalkan kerjaya atau kerja mereka yang sedia ada, sama ada dengan cara paksa rela ataupun dengan cara betul-betul rela untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan. Okey, forum kita pada hari ini kita nak kongsikan bagaimana belia ataupun golongan yang tak berapa nak belia, sebab it's never too late to start new. So diorang boleh dapat idea, boleh dapat pandangan dan juga gambaran pancaroba dalam kehidupan dunia perniagaan dan mampu bertindak dengan. Right. Punya panelis pun dah ready dengan kita. Bersama kita di studio virtual Impact Malaysia pada hari ini, dua orang anak muda yang telah melibatkan diri dalam dunia perniagaan dan mempunyai perniagaan sendiri. Selamat datang saya ucapkan kepada Eza Ida Fazira atau lebih senang dikenali dengan panggilan Jaido, dan juga Faris Zulkifli. Selamat datang kepada mereka berdua. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya just nak ingatkan kepada semua bahawa sesi ini kita boleh berbahas dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Tiada masalah. Jika para viewers, penonton kita ada sebarang pendapat, ada idea ataupun soalan yang nak dikongsikan, boleh hantar di ruangan komen. Kalau korang on Facebook live ada komen, on YouTube punya live pun boleh drop a comment kat kita orang, insyaAllah. Jika diizinkan berkenaan dengan topik-topik ini, saya akan pick up dan kita akan tanyakan kepada panelis kita pada hari inilah. Let's have a two-ways communication, an interesting one, okay? So, kita tahu penonton kita mesti tanya siapa Jaido, siapa Faris ni kan sebenarnya kan? So, kita biarkanlah tuan badan sendiri memperkenalkan diri mereka. Kita mula dengan Jaido, silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Belia to everyone. Thank you for having me untuk this slot.
So basically nama penuh saya Izaidah Fazira Idris, tapi orang daripada sekolah lagi orang panggil Jaido tau. So daripada situ I jadikan Jaido ni as my brand lah, sebab I rasa macam senang one word kan Jaido, dah that's all. So basically I diploma I ambil dekat UiTM Lendu, Alor Gajah. So degree I ambil in PR dekat UiTM Shah Alam, PR. And then alhamdulillah hari ni I baru complete my master dekat UPM in Mass in Corporate Com. Itu saja. Alright. So saya salah lah ni, bukan Jaido, it's Jaido. Okay, saya betulkan sebutan saya. It's Jaido. Sorry. Okay. Faris pula, boleh kenalkan diri Faris? Cerita sikit latar belakang. Okay, hai, Assalamualaikum. So saya nama penuh Ahmad Faris bin Zulkifli, tapi orang selalu panggil Faris Zulkifli ataupun Faris lah untuk lagi pendek. So saya started off dengan belajar diploma in accountancy. So saya punya background is accountancy. Then degree saya switch to international business. Then since then lepas saya habis degree saya teruskan buat business. Started off with photography dengan video production punya business. And then saya sekarang jual kek lah. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh terlibat dengan jual kek. But then sekarang saya jual kek. Okay, Faris nak tambah sikit. Boleh tahu lokasi berniaga macam lepas ni kita akan patah ke Jaido. Tak tanya Faris lah, Faris punya kedai, ada kedai ke, jual secara online ke? So far kita orang started off jual online sahaja, jual kek sebiji-sebiji ni. Lepas tu we came up with the idea to have a truck. So kat truck ni kita jual cakes by slices lah. So orang boleh datang beli slice cake. Truck kita kat Taman Melawati. And kita ada on GrabFood, lepas tu kita ada delivery and kita buat whole cakes orders, custom orders. Kalau korang ada, aku rasa dah bukan adik-adik kot, anak-anak korang ke kan yang nak cake customs, kita orang buat cake custom lah, all the cartoons, all the pelbagai cake custom lah. Dan so far yang tu je, and kita buat delivery ke mana-mana. So selalu kat office pun kita buat, slice cake kita buat delivery, whole cake pun kita buat delivery. Okay, terima kasih. So kedai di Taman Melawati, berbagai-bagai jenis kek yang dijual oleh Faris. Boleh check out, nanti kita boleh share IG punya link so that people can check out your Instagram page. Macam Jaido pula, macam mana berniaga di atas talian ataupun ada physical kedai ke, boleh macam mana dapatnya idea untuk buat produk sendiri macam tu? Okay, basically I dah memang before this IPR untuk hotel and fashion designer di Zaman. And then I was like macam I suka buat brand, tapi I'm thinking like macam bila I nak ada brand sendiri kan. So I gamble gila. I terus resign my last work, I jadi PR manager dekat Hotel Denera last year, bulan 2. Lepas tu I ambil masa format untuk research, strategize everything. Then I've decided untuk fokus dekat I punya my first company, which is JMC Media. I buat media consultancy. Lepas tu I fikir bila I ada consult orang untuk brand, actually nak buat experiment to my own brand. Faham tak? So I fikir balik, okay, why don't kita come out dengan buat body mist lah, sebab jarang local brand buat body mist yang ada shimmer. So I was like macam my benchmark macam L'Occitane, Victoria's Secret semua tu, I came out dengan my own brand lah. So start bulan yang betul-betul fokus ni bulan 4 tu kita relaunch masa PKP. Macam tu. So kita ada for now, ada atas talian je lah for now. Alright, okay. Sama juga kalau ada Instagram page can share so that we can share kepada kita punya penonton semua pada hari ini. Okay, saya nak tanya Jaido lah. Since Jaido pernah kerja dengan company dan kerja sendiri. Masa kerja dengan satu company, attached with a company, dia mungkin akan berbeza lah dia punya rutin harian dengan compact sekarang kan. Apa perbezaan paling ketara sebenarnya kalau kita boleh tengok macam tu? Perbezaan, tak dengar sangat ke mic I? Dengar. Dengar, okay, sebab dapat komen. Basically beza ni memang banyak sangat because all this why, because you know like PR, I involve banyak dengan media and event lah kan. So
Beza dia basically timing lah. Before this memang I suruh balik 2-3 pagi juga. Before this sebab kita attach komitmen kita dekat company tu. Because I punya passion memang suka buat brand and suka media and suka PR. So I memang tak kisah kalau lepak dengan orang memang I PR je. Tapi kali ni komitmen I betul-betul lagi tinggi. Sebab I ada lagi 3 orang staff bawah I. Lepas tu kita ada lagi agent-agent apa semua. So komitmen nasi orang tu kat kita tau. So lagi berat komitmen tu, so I fikir I tak boleh give up. So beza dia basically pasal social life I pun kalau I jumpa orang dulu kita PR pasal general PR. Sekarang kita kena kau pasal diri sendiri, pasal brand kita kan. Lepas tu macam yang second slide tu I cakap komitmen makin bertambah, betul. Komitmen ni basically because I suka property juga. So lagi banyak property, lagi kita fikir balik tak boleh give up. Sebab kita komitmen banyak ni. Banyak lagi attach dengan bank apa semua kan macam tu. So yang ketiga is have to be knowledgeable. Maksudnya dulu I punya level untuk bercakap dengan orang macam very specific untuk PR hotel, PR fashion saja. Sekarang kalau nak cakap dengan orang-orang founder ke, nak cakap dengan orang bukan founder pun, I tak boleh macam terlampau pandai, terlampau tak pandai. Tapi I kena be general. So I have to be like knowledgeable untuk in all aspect actually. For example, kalau sembang dengan Faris pasal kek, I kena cakap kat Faris, I suka lah kek gula merah for example. Kalau semua orang tak tahu gula merah punya kek tu ada kan. So I have to be like, kena be general lah, kena tahu pasal banyak benda macam tu. So ada 3 rutin yang berbeza lah. So social life, commitment makin bertambah because you have your own staff yang you nak kena jaga dan juga you have to be knowledgeable. Okay, macam Faris pula, tadi masa pengenalan Faris mention lepas habis belajar accountancy, lepas tu terus get involved dengan business kan. So macam mana daripada belajar tiba-tiba nak uruskan perniagaan tu kan, itu is a very different things lah. Satu pembelajaran, satu kerjaya. Saya rasa mungkin berbeza gila lah dia punya punya rutin harian tu kan. Tu lah. Saya to be honest, saya memang tak pernah kerja dengan orang. Saya start terus buat bisnes sendiri. So saya tak tahu macam mana rasa kerja dengan orang, tapi apa yang saya nampak selalu is masa you kerja dengan orang, time you is working hours you is you punya working hours lah, 8 to 5 or 9 to 5. Tapi as how I started, saya punya working hours ada juga 9 to 5 tapi basically all the time pun saya bekerja. Otak saya bekerja all the time. Walaupun saya daripada saya punya business yang lama pun, saya bukan jenis owner business dan saya duduk rumah. Sebab saya rasa susah untuk dapat disiplin tu. Itu benda yang paling susah sekali untuk orang muda. Dia ada business, dia akan lepak kat rumah atau dia orang cakap kan business ni kan banyak time sendiri. So orang akan banyak time sendiri. So macam saya ada office, saya kena ada office sendiri juga. So saya duduk office pukul 9 sampai pukul 5 atau 6. Then time-time selebihnya tu you still belajar juga you tengok YouTube tutorial, apa benda yang ilmu saya boleh absorb, saya cuba absorb. And saya rasa beza rutin saya itulah yang tadi, yang otak saya tak stop kot. Sebab saya kena selalu berkembang, sebab saya kena selalu grow. Sebab macam tadi juga, Jedo ada team juga, sama. Saya perlu grow sebab saya perlu team saya grow sekali dengan saya. Kalau saya lepak dan santai, so saya punya business pun lepak dan santai lah. So saya kerja time. So basically macam tu lah, saya selalu tengok orang punya business, apa orang buat. Contoh kejayaan satu orang ni, saya akan tengok apa dia buat lain lah, kenapa dia boleh berjaya, macam mana dia punya brand boleh bagus, apa dia buat kan, macam. So yang tu lah, saya selalu figure out benda tu luar daripada masa bekerja saya. So tu beza dia lah kot. Okay, thank you Faris. I think perkara yang penting sebenarnya orang berniaga ni bukan banyak masa. Kalau dia pandai menguruskan masanya, mungkin dia banyak masa yang lebih lah untuk dia untuk whatever lah, untuk dia bersosial ke, untuk dia membaca supaya tambah ilmu pengetahuan ke. So okay, thank you for the comment, thank you for the response. Kita tahu kalau kerja sendiri ni kadang-kadang sampai lewat malam, masa tu pun memang tak tentu, tak jangka, kita yang set our own meeting semua kan. So macam kalau kita kerja sampai lewat malam, komitmen, kita kena fokus, kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita terlepas, macam contohnya kita
even kita tak boleh nak attend gathering family sebab kita ada benda yang kita nak kena fokuskan, sebab macam Jaido ada staff yang nak kena jaga, mungkin that time ada program ke apa ke. So macam mana antara cabaran yang saya rasa itulah kalau kita punya masa antara dengan keluarga. So other than that, apakah cabaran yang utama yang dihadapi oleh Jaido sebenarnya? Basically cabaran utama yang I hadapi ialah I punya KPI lah, because kita kadang-kadang sometimes dia macam berangan kena lebih kan Faris, betul tak? Betul. Berangan tu boleh jadi kenyataan. betul, berangan kena lebih, sometimes dia kenyataan tapi nak gapai dia punya fact tu dia macam dia macam impact jugalah, kita stress jugalah macam mana macam mana nak grab this aim pun semua kan. So basically nak sampai nak tahap what we call it berangan lebih tapi nak realisasikan tu is hard, you know kan. So basically macam tadi macam ni I dah buat slide, my most challenges in doing my own business ni is fund lah. Betul, fund is the reality, FUND money lah kan, macam tu. Alhamdulillah for now I tak ambil apa-apa loan ke apa lagi, it's all my saving. So back to I dah strategize balik FUND ke apa. The first F is friends lah. Basically banyak kawan datang kerana bisnes ni ada kawan yang datang ada sebab. Semua kawan datang, everyone come to us with the reason actually. Before this I ambil benda tu sebagai negatif, but for now I ambil like everyone is same. Semua datang ada sebab macam tu. So friends ni kadang-kadang can be harm, can be good. So it's how you nak manage these friends lah kan. Macam ni nak tapis friend ni, nak lepak tu maybe for now you buat business, so you nak lepak tu kena kurang sikit. Kalau you nak lepak juga, you kena selit juga benda business, you tak boleh lepak kosong macam tu. So the second one is you, unforeseen business challenges. So kita tak nampak tak benda ni, unforeseen business cabaran yang kita tak nampak. Maksudnya macam staff, for example kadang-kadang kalau staff kita moody ke sikit, buat kerja lambat, kita tak boleh direct marah tau, kena tengok balik apa sebab dia orang lambat sebab kita ke sebab apa. Sometimes challenges benda kita tak nampak, tak perasan pun. So benda tu kena R&D balik, kena tengok balik diri sendiri. Sometimes kita tengok salah orang tapi kita lupa tengok diri kita balik kan, macam tu. So yang tu unforeseen business challenges. And then the third one is netizen. Netizen ni I buat maksudnya bukan netizen social media saja. Netizen can be people at the outside juga, faham tak? Maksudnya netizen ni kalau macam I bukan jenis orang yang suka selfie dalam social media ke apa tak, but now have to. So kadang-kadang ada juga DM macam tak kenalah apalah macam tu kan. So basically kalau benda tu boleh boost your confidence, boleh bagi you punya sale okay, terpaksa tutup sebelah mata komen-komen tak penting ni. Kalau rasa benda tu boleh bagi you macam give up, ignorekan orang-orang macam ni. Sometimes orang-orang macam ni bukan jealous tau, orang-orang macam ni diorang triggered to be like us. Betul tak Faris? So kita take it from the bright side, everything come with a reason. Macam tu. So netizen and orang-orang yang suara-suara yang tak berapa nak nice ni, we have to bukan totally forget, tapi kena fikir balik apa dia cakap tu betul tak. Kalau rasa tak betul, you know yourself better, then forget it. Macam tu. Because you own yourself, you have to love yourself more actually than other people. Macam tu. And the last one is developing business idea. Macam I baru 4 month tau, Ben Faris. I baru 4 month untuk in this brand. Tapi I dah buat konsultasi untuk other brand dah lama macam tu kan. So dia macam kalau idea ni setiap malam tidur mesti akan idea keluar. Setiap malam mesti akan idea keluar. Tapi nak capai susah. So that's why kena develop, kena ada strategi. So that's why hari-hari macam kita orang setiap minggu kita orang akan tengok balik KPI kita punya marketing strategi. Berkesan tak? Kalau tak berkesan, buang. Kalau berkesan, then kita ambil. For example, social media influencer. Okay, bagi impact, dapat sale. Okay, ambil influencer ni. Kalau influencer tak bagi impact, jangan ambil. Stop. Macam tu. So basically, kena ada business idea tu kena setiap 2 minggu kan. Kita orang setiap 2 minggu kita orang akan tukar-tukar lah macam tu. Macam tu je Ben. Okay, Jaido, saya tertarik sebenarnya dengan huruf U tu, unforeseen business challenge tu kan. So tadi Jaido mention pasal staff punya attitude lah technically, kenapa diorang certain thing kadang-kadang tak berminat nak buat kerja tu, terasa idea macam tak diterima. So macam mana Jaido counter benda-benda macam tu? Adakah dengan beri rewards ke, dengan bagi diorang
apa-apa je lah yang boleh menaikkan semangat orang sebenarnya. So anything yang you pernah experience in your 4 month yang you dah start you punya business ni? Macam actually I start ada staff last year, tapi betul-betul berkembang tu sikit this year lah kan, macam tu. Basically I akan tanya diorang okay ke, for example kalau datang lambat kan, problemnya kalau datang lambat, okay ke, ada problem ke, macam tu. Lepas tu kalau dia kata contohnya hujan, benda yang macam I rasa tak make sense, I akan ignore je lah. Tapi kalau I rasa benda tu macam tu kata mak dia sakit, kita akan be care enough lah. Basically I have to be their friend as well, tapi ada limit I, macam tu. So macam untuk reward apa semua tu memang because my staff ni semua perempuan, so kita sukalah share benda-benda kosmetik. You guys nak tak this lipstick ke apa ke, you guys nak tak baju ni, macam tu. So I have to be their friend because I pun nak kenal juga diorang punya attraction ni kepada mana. So basically reward penting jugalah supaya they feel belonging to our company. Alright, thank you Jaido. Macam Faris, I rasa you lagi banyak experience lah, banyak cabaran daripada yelah habis belajar tiba-tiba terus get involved in business kan. Any cabaran yang you rasa betul-betul kau lah memang almost give up ke lah? I rasa basically cabaran buat bisnes ni betul dia ada banyak. Tapi saya rasa yang normalnya untuk kita, yang untuk macam saya start semua, the main sekali is income lah. Saya rasa income, duit sebab betul kita buat ni passion kita, tapi yelah you tengok macam ni, tak nak give up. Macam saya cakap tadi, you tengok orang kau member you kerja dapat gaji bulan-bulan, sedap, enjoy, you masa pun limited, income pun macam business ni you tahu kan challenges dia, sometimes business baru nak naik, baru nak sedap sale, tiba-tiba dia macam drop. So benda tu quite challenging pada saya. And bila income, duit kurang nak ada, so you nak build up pun susah. So time you banyak habis kat situ sebab you perlukan duit untuk ada team yang besar. So bila you tak ada duit, kurang. Maksudnya bila you start, biasa semua orang start kecil. So bila you start, duit you kurang, time you kena give more. Tapi bila lama-lama you dah grow team you dah bayar orang lain punya time, you dah share you punya rezeki dengan orang lain, then you ada time sendiri. Kat situ akan jadi mudah lah sebab you ada team you akan sama-sama tolong fikir untuk you, untuk sama-sama besarkan business you. Lepas tu dia punya challenge bila income ni, kalau kerja sendiri, alhamdulillah setiap bulan duit dapat, gaji dapat. Ni bila you business sendiri, setiap bulan you akan fikir cukup tak? Bukan cukup tak untuk you je, cukup tak untuk you, yes penting, tapi pada saya letak the rest tu dululah, you punya team. So cukup tak duit nak bayar semua you punya staff, semua you punya team ni. So benda tu quite challenging lah selalu sebab you nak tengok macam cukup ke tak. Lepas tu you baru je settle, okay lega kan dah bayar duit, sekali sedar dah next month dah, you pun tak sedar masa berlalu. So pada saya small business and kita yang baru nak start, macam saya baru nak start juga sebelum ni, struggle dia banyak kat benda tu lah. And bila you kurang cash reserve, you kurang team, you akan spend more time, semua benda you kena buat sendiri, little things semua you kena buat sendiri and you akan pancit. So saya lagi suka ada team lah, saya tak suka kerja sendiri. So biar saya share, saya punya rezeki dengan orang lain, so that kita sama-sama share, kita sama-sama buat, kita sama-sama dapat. Senang. Okay, Faris mention about income. Kita tahu income ni is very subjective. Certain orang, contohnya lah kan, bila sales je reach, saya bagi general number lah RM1,000, kira dia dah okay sebenarnya. Tapi because it's very satu yang subjektif, income yang macam mana tu cukup sebenarnya kalau tak nak dapatkan dia sebagai cabaran lah maknanya. So adakah untuk mendapatkan income tu, ada susunan strategi-strategi yang diperlukan lah, macam monthly punya sales target, daily punya sales target ke, contohnya macam tu? Betul. It actually depends on your period nasi lah. Depends on your overhead of the company. Kalau team you besar, lagi besar sale you kena kejar, lagi banyak income you kena dapat, and kena share lagi dengan you lagi kan. So macam saya start, masa saya start Sunday Do, I was very lucky sebab masa saya start Sunday Do, saya still buat shooting. Saya still buat fotografi, saya still buat videografi. So for the first few years, saya memang tak ambil apa-apa duit pun daripada my company. Saya biar company saya run, dan semua duit tu adalah untuk bayar gaji staff dan untuk rolling dan untuk save lah. Saya punya gaji, saya cari sendiri dari saya punya shooting lah, video production, fotografi,
So I was quite lucky lah time tu. So just in time PKP shooting pun dah macam slow-slow sikit. So business pun dah boleh sustain sikit lah untuk survive. So macam soalan you tadi, berapa tu, it depends. Kalau you Lone Ranger, macam peniaga-peniaga macam Lone Ranger, you sendiri yang masak, you sendiri yang buat semua benda, mungkin 10,000 dah cukup. Tapi kalau business you, macam saya tak bake, saya tak reti buat kek pun. So saya run the business dia. So saya ada baker 3 orang, saya ada orang yang jaga customer saya seorang, saya ada marketing seorang. So banyak sikit lah kena ada untuk sustain. Okay, alright. Itu adalah cabaran secara keseluruhannya. Macam Jedo pula kan, cabaran harian ni sebenarnya, face hari-hari macam mana, adakah kena kerah otak tu betul-betul untuk aku dapatkan sesuatu tu. So apakah cabaran harian yang selalu dihadapi? Basically Ben kan, because previously I was a student, hari ni baru I complete everything kan. So basically I punya betul cabaran ni is about time lah. All this while kalau dulu I makan gaji, I senang nak manage masa because I bagi tahu bos I nak pergi kelas for example. Tapi sekarang I punya passion dekat business tau. I lebih suka business than education. Tapi bersama education tu is my commitment juga because sometimes I buat part time lecturing juga. So my cabaran is about time lah. And then betul lah macam Faris cakap tadi, macam fine jugalah. Because untuk brand-brand baru nak naik ni memang banyak gila kita tabur duit, tabur. I memang tak ambil gaji lagi because I pun fokus buat I punya media consultancy juga. So that's how I gain my pocket lah kan. Okay, basically my most biggest challenge is masa. I need more time. Sometimes I hope like ada lagi more than 24 hours. Sebab 3 pagi pun still bila idea sampai, kita terus start dekat notes, WhatsApp notes, handphone ke apa. So maksudnya tak boleh tidur nyenyak jugalah macam tu. Lepas tu I ada masalah insomnia. So yang tu pun dah affect kita punya health juga. Macam tu. So it's quite tiring juga but it's fine. Macam tu kan. Menarik, macam mana Jaido berceritakan tentang masalah ataupun cabaran harian. Tapi macam Faris pula, cabaran harian nak buka kedai hari-hari cuaca hujan, tiba-tiba contohnya majlis bandaraya datang kacau, ada, saya rasa itu perkara-perkara yang common lah kan before kita betul-betul nak establish kan. So apa yang perkara harian, cabaran harian yang dihadapi? Daily sekarang ni saya kurang sikit lah. Kalau weather kita tak boleh buat apa, sebab kita street food kan, so kita tak ada buat apa sangat sebab kita cover by backup plan is online lah. Itu pasal kita orang walaupun kita street food hanyalah peniaga food truck, tapi kita orang memang put so much effort into online. Customer kita semua kita jaga so that orang-orang ni yang nak bantu kita lah. So bila sale kita hujan minggu tu tak berapa nak okay, kita buat some offers, kita blast kat SMS dekat kita punya regulars. So and sekarang tengah cabaran yang sekarang I can say is stock lah. Sekarang ni lepas PKP ni semua orang buat kek. So stok jadi macam limited tiba-tiba. So kita orang nak beli pun kita tak boleh beli macam mana yang selalu kita orang beli. Kita orang hanya dilimitkan macam beli satu. Macam cream cheese tu, a block tu kita dapat beli satu je. So yang tu lah cabaran. Tapi so far kita ada few suppliers. So kita dapat counter lah insyaAllah. And harap kita dapat counter lah sampai stok ni kembali pulih. Alright, okay. Last one before kita go for a break. Saya nak tanya kepada Jaido lah. Tadi ada netizen kan, antara you punya fund punya apa tu, akronim tu, is N is for netizen. Ada tak senario di mana netizen tu memang dia bagi sampai terasa sangat down? And then how do you counter that sebenarnya? Adakah you reply dia ataupun you buat tak tahu je ke? So I think it's a good tips yang you boleh sharekan how you respond to your customer yang sangat stubborn ni lah sebenarnya. Nak beli barang sampai lambat, marah lah, apalah, itulah, viral kan contohnya kan. So how do you respond to that? Because kalau masa interview staff tu pun I cakap dah, whatever is, kalau you guys stress ke apa, customer service is number first. And then kalau macam customer service memang penting. Kadang-kadang kan contohnya, for example produk tu biasa-biasa je, makanan tu biasa-biasa je, tapi bila customer service di TikTok terus yang rasa biasa-biasa tu jadi luar biasa macam tu.
So basically macam I pernah dapat like negative feedback on our online platform lah dekat kita punya e-commerce. Shopee ke apa tak sure, tak ingat. So masa tu memang setiap malam my staff and me myself kita akan check all the online platform. So dapat detect benda tu, immediately terus reply. Lepas tu reply, kita terus encounter dengan the problem, immediately masuk tengah malam, I think like pukul 1-2 pagi macam tu, pukul 12 ingat tak, tapi tengah malam lah. So di counter, tunjuk gambar, kata kita dah fully refund, kita bagi kita punya refund policy macam tu. So kita tunjuk juga kat dia contoh macam customer yang pernah minta refund, kita bagi immediately macam tu. So basically tak pernah lagi ada masalah yang kita tak bagi refund kalau katakan produk, because I jual perfume body mist kan. So kalau botol tu ada problem, memang kita akan bagi refund immediately. Macam tu adalah polisi dia. So that's why I always come out dengan legal way lah. So kalau ada masalah, kita akan come out dengan polisi ni. We akan come out dengan this way macam tu. So I kena cepat. So basically customer service on how you reply tu, you have to be humble, down to earth lah. You tak boleh macam contohnya orang tu mesej nak beli barang hari Isnin, hari Khamis boleh you reply, tak boleh. Yang tu memang terus tegur my staff lah, tak boleh macam tu. You kalau buat macam tu you rugi. Even harga perfume pun RM69, walaupun tak banyak, tak mahal, tapi untung tak banyak sangat. Tapi yang penting kita nak orang trust kita. Brand trust is very important. Kita nak menang kat customer service tu. Yelah, customer tu lah yang akan menjadi kita punya agent juga sebenarnya kan, untuk kita, untuk beritahu produk-produk kita yang kita ada. So I agree with you, saya setuju. Dah tak tanya, saya tanya Jaido lagi. Faris, hold on kejap kita pergi kat awak pula. Saya nak tanya Jaido jugalah. Ada tak certain case yang macam you dah hantar barang, you thought barang tu dah in the very good shape semua, tapi bila sampai pecah, tapi and then it's not because of you sebenarnya, it's because of the XXS courier company. So how do you reply, cakap bukan salah you ke, ataupun you bagi barang lain ke? So kalau you bagi barang lain, it's your cost juga kan. So how do you counter, how do you manage that? Pernah ada dengan certain courier ni. So kita after reach this certain number of problem with that courier, so kita terus terminate our contract service dengan that courier lah, kita change to another courier. Lepas tu memang kita akan reply immediately, dia tunjuk proof kata barang tu pecah. Bukan daripada kita punya care, bukan daripada kita punya masalah lah sebenarnya, tapi kita still cover the cost actually. I still refund juga macam tu, because macam tadi back to basic, customer is number first macam tu. Tapi tunjuk proof lah, sebab I cakap boleh tak kalau share the video or photo everything kan. So kalau katakan pecah, memang betul dah memang heavy pecah, memang kita akan refund lah. Memang pernah ada, I think ada 2-3 botol jugalah pecah dengan this one courier. So memang kita report dengan courier ni, memang barang sampai sekarang I tak dapat lagi from courier tu, tapi I still refund balik under my cost. So sebab bila kita buat company ni, kita kena ada damage budget. Damage budget ni meaning that crisis budget lah. So kalau apa-apa, macam PKP ni, kalau apa-apa dekat company, kena keluarkan fund ni macam tu. Kena ada emergency budget basically bank. Alright, emergency budget. That's a good new term yang saya belajar hari ni, sebab saya tak pernah berniaga kan, so saya tak tahu kena ada. Tapi even in real life pun kita kena ada emergency budget, apa-apa jadi kat kita ke kan. Okay, Faris dah sadar ke belakang tu, dia kata bila nak tanya aku soalan ni kan. Okay Faris, tadi kita tanya soalan yang sama jugalah. Macam Faris pun ada jual barang atas talian, even you have your own food truck sendiri yang jual di Taman Melawati. Lokasi tu sentiasa di Taman Melawati lah, tak pernah berubah, betul? Sebelum ni kita ada buka kat TTDI, tapi agak slow sikit kat situ, so kita tutup, dan sekarang kita kat Taman Melawati lah. Tapi before PKP hari tu, tengah hari kita selalu pergi ke building office lah, macam Media Prima, Menara TM, Maybank. Cuma sekarang lepas PKP ni kita belum pergi lagi ke office tu. Okay. So sekarang kat Melawati. Soalan saya sebenarnya, ada tak kadang-kadang you jual barang, customer punya dissatisfaction, dia tak suka, ada kadang kita tak tahu orang ni dengki kan, dah saja nak kenakan, nak create a content. Sekarang kita tahulah semua orang nak cari content lah, so dia tahu you power sikit, oh aku tak boleh, aku nak tumpang popularity dia, so aku viralkan dia, aku buat ni. So do you ever encounter benda-benda macam tu tak? Ataupun yang tiba-tiba cari pasal, alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah customer kita orang pun syukur, itu yang Tuhan bagi. Customer kita orang alhamdulillah semua baik-baik.
Lepas tu sometimes mungkin ada yang jarang lah yang tak berapa happy sebab kita orang punya practice is setiap customer yang order, lepas dia order je hari ni dia dapat kek, esok tu memang kita orang terus message dia dan tanya macam mana kek. Sebelum dia yang cari kita, memang every time customer beli barang kita akan message, and every time customer beli kat Traun, esok tu kita akan WhatsApp dia juga, kita cakap thank you for purchasing and hope you enjoy. Kalau ada apa-apa feedback boleh share kita orang, every customer, so that So, kalau ada Sorry, Sorry? Farid. So macam Yeah. kalau you jual kat truck, so you akan ambil detail diorang lah. So, sekarang kita tahu lah because of PKP kita kena scan, kena tulis nama whatever kan, follow the SOP. Macam you sebelum before this, you memang ambil nama diorang semua ke? Kita orang dekat truck kita orang pakai push system, and kita orang ada point punya sistem. So setiap customer yang purchase dengan kita, siapa yang nak bagi nombor kat kita, setiap pembelian ni kita bagi point. So dia collect point tu dia boleh claim free slice nanti. So in return kita dapat nombor dia lah. So in case apa-apa, contoh lah pernah jadi sekali dekat masa kita orang buat event, certain cake tu customer tu datang balik bagi feedback in a good way. Dia datang dia cakap, you punya cake ni rasa pahit sikit lah, tapi bukan semua bahagian, ada satu bahagian ni rasa pahit sikit, cuba you rasa. Then lepas kita found out benda tu, kita check cake tu memang something wrong with cake tu. Contoh cake pandan tu masa tu jadi tu was cake pandan. So luckily kita ada semua orang punya number, yang siapa yang bagi nombor. So kita orang track balik semua nombor tu, kita orang WhatsApp setiap customer yang beli pandan tu, bagi tahu yang okay tak you punya pandan, sebab kita orang baru tahu yang certain pandan ni ada some error. So kita nak bagi balik a new one. Kalau you boleh datang turun bawah, yang kita orang nak bagi lah. So kita orang track balik. Sebab macam tadi Jedo cakap, customer ni sangat penting. So kita orang pun sangat appreciate kita punya customer, and kita sekarang ni in the game ramai gila orang berniaga, and ramai gila customer. Contohnya kita ni adalah pemancing, dan customer tu adalah ikan-ikan tu lah. So sangat ramai. So sekali dia dah datang beli dengan kita, kita kalau boleh nak jaga dia sampai bila-bila. So rugi lah kalau kita biar dia makan kita macam alam tak pian, kau nak makan lagi makan, tak nak sudah. Rugi. So sekali kita dah dapat, kita nak make sure jaga dia, kita nak dia order berulang kali. So macam kita orang punya post system tu, yang point tadi tu kat situ memang ada semua detail lah. So kita boleh nampak dia ni last datang bila, dia ni dah spend berapa banyak kita. So kalau dia dah boleh claim free slice tu, maksudnya dia dah spend kat kita about 250. So kita tahu benda tu semua. So siapa yang dah lama tak datang, kita boleh tanya dia, Cik kenapa dah lama tak datang, semua okey ke, macam tu kan. So customer tu penting lah. Kita orang pun pentingkan customer. Itu salah satu marketing plan yang menarik juga sebenarnya. Kita dapat data diorang kan, so kita boleh blast new product yang kita ada. So I think you guys agree lah dengan apa yang saya cuba rumuskan. So before we take a break, tadi kita nak take a break kan, saya nak tanya ni lah, tanya Faris sebenarnya, tak habis lagi. Macam mana kita nak tahu lokasi awak? Macam kata kadang-kadang ada dekat Medan Prima, kadang-kadang ada dekat Melawati. Macam Jedo kita tahu dia memang online, 100% online. So if Jedo pun ada macam buka booth ke apa ke, macam mana kita nak tahu? So saya start dengan Faris dulu. Boleh check kat Instagram kita orang. So kita orang akan regular update lah kat Instagram. Kalau tak ada apa-apa, memang kita kat Taman Melawati je, Monday to Saturday. Sunday kita off day. Apa-apa boleh tengok kat Instagram. Instagram ada nombor kita orang. WhatsApp kita orang memang ada orang yang handle. So you boleh WhatsApp je nak tanya apa-apa, kita kat mana ke, or any apa-apa nak tanya, kita orang akan respond lah on WhatsApp. Okay, macam Jedo pula, adakah sama konsep juga? Sekali lagi sorry Ben. Macam kalau let's say kita tahu Jedo jual produk online. So let's say like if you want one day you nak promo on ground secara fizikal, you nak bagi orang test you punya produk. So how do you want to know the info yang you ada di mana? Oh okay, basically macam siapa yang area Cyberjaya, Putrajaya, Kajang ke apa, yang memang yang dekat-dekat boleh je come to our office dekat Cyberjaya, Cyber 9. So nanti kalau nak reach us directly, nak tahu nak sample, kita boleh post juga. Boleh reach us dekat Instagram Jaido Shima, and then ataupun boleh reach us dekat our hotline lah 017 900 700 9884 macam tu. So kita akan reply immediately sebab kita memang buat auto message. Immediately kita akan reply untuk free sample. Okay. So kita berehat sekejap. Sementara tu kita nak so kita punya panelist boleh take a break, take a breather. I think kita dah tanya macam-macam soalan dah ni. Diorang pun macam
macam okay lagi kan? Still okay, you guys okay lagi kan? So kita have a break. Kalau korang nak minum air boleh, viewers nak lepak minum air kejap pun boleh. Sambil kita break tu, jom kita saksikan video montaj khas Hari Belia Sedunia 2020 yang dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan. Check out. Banyak perkara yang boleh disebut apabila kita menyentuh tentang belia dan anak muda kita. Tidak boleh dinafikan lagi bahawa anak muda sudah bersedia untuk memainkan peranan lebih penting untuk mencorak negara. Dalam masa yang mencabar ini, kegigihan dan tekad belia dapat kita lihat. Tiada yang terlalu muda untuk menyumbang kepada negara ataupun untuk menggalas tanggungjawab demi tanah air tercinta. Anak muda bertungkus lumus untuk mencari rezeki, bekerja keras dalam pelbagai bidang, berlatih dengan gigih dan tidak mudah mengaku kalah. Menyumbang masa dan tenaga tanpa mengira penat lelah, mengharungi perjalanan penuh cabaran. Anak muda terus berdedikasi untuk memberi pertolongan kepada siapa dan apa sahaja tanpa mengharapkan imbuhan. Didorong oleh rasa tanggungjawab dan tujuan yang kuat, belia sentiasa berusaha untuk membuat perubahan positif dalam kehidupan dan masyarakat tanpa mengira agama maupun bangsa. Anda semua, belia adalah tunjang negara. Ayuh, realisasikan potensi anda. Terus berjuang. Inilah masanya. Dekad ini, dekad anda. Alright. Itulah video sempena sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini. YB Menteri Kementerian Belia dan Sukan semangat dalam video tu, kita tengok. Okay, before we move on, sebelum kita pergi, I think panelis kita pun dia orang tengah get ready diorang punya earphone so that they can hear me clearly. Kita nak pick up question daripada kita punya penonton lah. I think kita ada satu soalan yang khas kepada Jaido sendirilah, daripada Muhammad Azhar Muhammad Yusof menerusi Facebook punya channel. Hai Jaido, nak tanya macam mana proses mula-mula Jaido create produk tu je? Perlu register kat KKM ke? Lepas tu packaging nak deal dengan siapa? Maksudnya kena ada apa-apa khusus ke? I think you boleh baca soalan tu dekat bawah tu and then maybe you can respond. Hi Cik Muhammad Azhar, thank you for the question. Basically masa I nak start R&D last year, I hire consultant. Masa hire consultant tu memang I zero knowledge. So benda tu like very big impact to me, to my brand. So I terus stop I punya sale sebab I tak ada knowledge untuk the ingredient everything. So I stop, I tak confident. The whole stock of my product semua I ni lah memang tak boleh guna. Sebab I takut benda tu ada mercury ke apa, I tak nak benda tu. Sebab kita dapat offer masuk gunai dengan Indonesia, Jakarta, dengan Asia untuk atas flight tu. Tapi diperlukan few certificate yang I tak boleh provide. Sebab I hire brand consultant yang tak ikut prosedur. So but basically start this year on January, start last year on December, I ambil kelas marketing dan I pergi turun semua different PIC. For example, kalau untuk packaging, I punya PIC. Kalau untuk chemist, kita memang keluar naik turun kilang, naik turun manufacturer, everything, kita memang turun jumpa chemist. Nampak real team yang memang diorang buat betul-betul ingredient apa. So I know how to tell people. Basically, memang KKM Alhamdulillah, jadi Shima ni dah ada KKM since awal Januari hari tu, Alhamdulillah. Before I nak launch on April, memang ada banyak sangat step untuk legal way lah. Dan start last year December, kita dah apply untuk trademark, untuk brand dengan logo and colour everything untuk Jaido. So Alhamdulillah baru dapat approve early of this month. After 7 months baru approve this trademark lah. So basically prosedur dia memang ada, KKM pun dah ada. Nak deal dengan siapa tu memang ada tools of supplier packaging banyak sangat dekat luar. And then I would recommend this supplier, you guys boleh pergi kat supplier ni, nama dia Empire Kotak tau. I terus release dia. Sebab Empire Kotak ni, they give me very good quality of packaging. Sampai sekarang kalau siapa tanya dia, I memang akan pass this contact number because they have a very good customer service, ada good quality macam tu. And then dia billboard is everywhere dah sekarang kan. Empire Kotak nama dia. So khusus tu basically Alhamdulillah I dah hadir
hadir dalam few marketing dengan sales punya khusus lah untuk for now. Untuk KKM, I pun dah ada. Hopefully jawab soalan Cik Azhar lah insyaAllah. Okay, thank you Jaido. Penerangan yang baik. Thank you Azhar. Thank you apa nama dia tadi? Thank you Muhammad Azhar, Muhammad Yusof kerana tanya soalan. Faris pula, kalau kita tanya soalan yang sama juga kat Faris. Adakah proses yang sama juga? Kena ada KKM, kena ada branding punya orang? Macam mana? Adakah kena attend training? Saya start banyak sendiri lah. KKM tu tak adalah, tapi saya start yang branding, packaging tu semua saya start sendiri. Cuma adalah supplier-supplier dan designer-designer yang banyak membantu saya. So saya bagi tahu dia saya suka taste macam mana dan dia tolong buatkan lah. Alright, simple. Senang je. Simple. Keep it simple. Okay, macam tadi kan sebelum kita saksikan tayangan video montage tu, kita banyak tanya pasal cabaran. Cabaran. So cabaran ni mesti ada cara untuk kita atasi dia lah kan. So I think one of the way untuk kita atasi cabaran adalah untuk memotivasikan diri sendiri sebenarnya untuk terus bergerak. So contoh dia untuk memotivasikan diri, mungkin kita boleh bagi bentuk ilmu macam tadi Jaido bagi view khusus, tengok sendiri macam mana proses tu, and then baca buku ke untuk dapatkan lebih, ataupun dalam konteks Faris, mungkin Faris banyak rasa makanan so that boleh dapat satu rasa yang sangat menarik, yang sangat sedap. So ataupun kita boleh terus berfikiran secara positif. So macam kita tanya Faris dulu lah. Macam Faris, macam mana cara nak memotivasikan diri supaya tak rasa down hari-hari? Hari-hari nak kena face ni, hari-hari new challenge ni datang ni. Betul. Pada saya buat bisnes ni mental memang kena kuat. So cara saya motivasikan diri saya daripada awal, daripada dulu, saya banyak baca and tengok success story lah. Dekat kat YouTube ada, dekat internet ada. You search je success story siapa yang you nak. You tengok brand yang kuat, you tengok contoh Apple, KFC ke, semua ada success story diorang. So saya banyak baca benda-benda tu lah. Even saya banyak dengar motivational talk dekat YouTube. Semua benda-benda yang boleh naikkan semangat. Itu cara saya, tapi semua orang ada cara dia sendiri. And all the quotes lah. Lepas tu banyak, saya selalu sembang dengan parents saya juga. So apa yang saya face, saya selalu sembang dengan ayah saya. So kadang-kadang diorang pun ada pendapat and diorang boleh bagi semangat juga. So diorang akan cerita macam, chill lah, tak apalah macam ni, kenapa tak buat macam ni, tak apa, boleh try buat macam ni pula. So sedikit sebanyak benda tu membantu, and you tak boleh keep it to yourself, kena ada tu, and ada circle business. So lagi bagus kalau business ni you ada circle kawan-kawan yang sama-sama buat business, sama-sama yang positif. Sebab buat business ni you tak nak benda-benda negatif masuk dalam, tak nak. Semua benda yang nak dengar is positif. So itu cara saya memotivasikan diri sendiri. Alright. Macam Faris banyak tengok video-video untuk motivasikan diri, video-video positif lah. Itu antara cara-cara Faris memotivasikan diri. Macam Jaido pula, macam mana? Ada sama juga ke ataupun dengan cara yang berbeza ke? Mungkin suka duduk seorang-seorang termenung ke kan? Kalau macam I suka keluar, I suka long driving, and then masa long driving tu actually I akan dapat kita akan dengar like EKFM apa semua tu, benda-benda yang motivation talk, BFM kan, benda-benda yang I think I need to be alone. I suka to be alone untuk focus to myself. So that's why my quote is you own yourself, love yourself more. Faham tak? Sebab kalau you tak sayang diri you, automatically you tak boleh sayang orang sekeliling you tau. For example, I pernah like care too much to other people sampai I lupa to care to myself. I terlupa benda tu. I lost my self vision. I lost my originality macam tu. That's why you have to love yourself more. Automatically you akan gain your effort and strength untuk make your people surround you untuk be happy, and you have to love yourself more lah macam tu kan. So basically I lebih suka be alone. So masuk dalam kereta, start kereta, pergi jalan tak ada tuju, pusing dia. Macam tu kan? Kadang dah sampai Seremban, kadang dah sampai PD Melaka pernah tau. Tak perasan? Jauh tu. Okay, macam Jaido, ahli keluarga ada tak membantu, memberi semangat? Macam Faris kata dia borak dengan bapak dia. So Jaido pula macam mana? Siapa yang selalu Jaido borak?
my sister dengan arwah my sister-in-law lah. Basically they support me in everything. Diorang selalu bagi macam what we call it, advice lah kan. Macam tu, sometimes kadang-kadang ada staff nak lari macam tu. So diorang bagi tahulah actually benda apa yang I tak boleh give up. Memang tak boleh give up because you have throw your money, you have throw your strength, you have throw your actual job, your actual passion tau. So kalau you kena back to the reason why kenapa you throw your dream untuk involve in this business. So they always reminding me lah, my sister and my sister-in-law. Alright, I think kita tengok kalau kita tengok comment box kita ni dah banyak juga orang bertanyakan soalan. So saya cuba ambil soalan-soalan. Saya nak ambil soalan daripada Mas Tura M. Rashid ni dulu. So saya tanya Faris dulu lah. I think saya dah tanya soalan ni, mungkin Faris boleh terangkan lebih lanjut sikit lah. Pernah tak korang menyesal jadi entrepreneur sepenuh masa? Apakah pengalaman paling challenging sebagai seorang entrepreneur yang mungkin hampir menyebabkan korang menyesal? Mungkin ada pengalaman tu ke, Faris? So far, Alhamdulillah saya tak pernah rasa menyesal buat bisnes full time. Apakah pengalaman paling challenging? Okay, saya tak pernah. Cuma challenging part pasal bisnes saya adalah saya buat bisnes kek yang saya sendiri tak ada team bake kek. So itu adalah satu masalah yang agak besar. Sebab saya start bake cake ni sebenarnya kakak saya yang start. So kakak saya yang started off bake cake. Saya hanya makan je kek dia. Dan saya cakap, kek kau sedap asal kita tak brandkan kan? So saya tolong dia brandkan dan saya buat. Tapi kakak saya bekerja sepenuh masa. Dia engineer dan semakin lama dia semakin sibuk So but then dia masih ada sekarang, dia tak kerja dengan kita orang, dia tak full time, tapi dia masih ada untuk advice. So saya masih ada dia untuk advice. Kalau ada apa-apa yang something wrong with the cake, kita akan minta advice dia. Dan masa down tu biasalah kadang-kadang macam dia cakap tadi staff berhenti bla 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 bla, tapi lama-lama you belajar tau macam mana cara nak make sure staff you stay, macam mana nak cari staff yang bagus so that staff you ni stay sebab dia nak grow sekali dengan you. So saya pernah sekali rasa macam aku rasa tak nak buat dah lah bisnes ni, baik aku cari bisnes lain. Sebab certain point last bila staff berhenti saya akan jadi macam siapa nak buat dah kek. Certain time saya akan rasa benda tu sebelum ni. So kena cari macam mana nak solve the problem. Saya mungkin pernah hampir give up. Bukan give up, just rasa macam masalah ni akan berulang-ulang sampai bila-bila. Dan saya jumpa satu solution, cara nak pegang staff lah. So adalah yang benda yang saya deal dengan staff saya. So Alhamdulillah sekarang saya tak ada masalah tu. Saya happy dengan semua saya punya team. Okay, thank you. Harap penerangan tu dapat memberi sedikit gambaran lah kepada orang yang menanya tu. So macam kepada Jedo pula, saya nak tanya soalan lain lah. Kita nak pick up another question daripada kawan kita di Facebook ni. Nama dia Sting Garden Theatre. How about investor? Any tips to get investment for small businesses? Thank you in advance. So dia tanya pasal monetary lah. Ada tak tips untuk dapatkan good investor for a small business? Basically, Alhamdulillah, I tak ada attach dengan mana-mana bank. Sebab I rasa benda tu like, interest apa semua tu kan. Tapi I promote my on surface macam my draft proposal on LinkedIn. Okay, bila I promote I punya, contohnya I promote I punya campaign untuk I punya media konsultasi JMC Media, I ada another business. I promote campaign ni tapi rough proposal saja dekat LinkedIn. Tiba-tiba ada this kementerian and then ada this few potential investor comment and then diorang message dekat IM tu kan, dia message cakap macam looking forward to hear more, email apa semua. Masa tu dah start lah kita PR, kita bagi tahu harga campaign ni berapa, macam tu. Basically nak cari investor ni, you have to know the business, you have to come up with black and white. That's why kalau I pun nak, I spend my business untuk another business, I akan cakap dekat di SME juga, termasuk my kawan-kawan ke apa, give me proposal, tapi jangan bagi everything. Bagi rough proposal saja for me to go through, untuk I pass lagi diorang ni dekat my potential funder ke apa. Because alhamdulillah I ada my funder lah, my senior from sekolah is a girl, and then dia pun explain kat I that everything have to come in paperwork. If you want the fund, give me the rough proposal as well. So that's how I pun cakap dekat my staff,
everything you talk, you kena tulis and then bagi I proposal apa you nak propose. So basically investor tu, tapi sekarang Cik Tea Garden banyak sangat fund yang kita boleh dapat daripada government macam SME, dia ada, lepas tu ada tekun, tekun kat saya ada sampai 70,000. Lepas tu RHB pun sekarang interest pun tu ada orang bankers message saya, dia kata kalau untuk enterprise you boleh dapat up to 120. Kalau sebenarnya you boleh dapat up to 200 or 300,000 macam tu. So banyak bank-bank yang dah offer lah macam ni. Basically you bila you sembang dengan bank-banker pun you kena bagi tahu not with the alilio only. Okay, you have to come out with the proposal macam tu. Okay, Edo, tadi dia kata setiap permohonan tu kita kena hantar dengan draft kertas kerja lah, so proposal to them so that they can see. Any tips tak macam kertas kerja tu apa yang perlu ada dalam tu so that bila kita lah macam saya ni orang yang tak pernah nak buat perniagaan, saya nak try, so apa perkara yang perlu ada dalam saya punya draft proposal tu? Okay, basically nanti you guys boleh follow I punya LinkedIn juga. I ada attach that draft proposal juga dekat my LinkedIn, Izzada Fazila punya LinkedIn. Okay, contoh draft proposal tau. Draft proposal ni maksudnya jangan masukkan the whole strategy First thing first kena ada introduction, business nature tu pasal apa, macam tu. Lepas tu kena minta SWOT. SWOT ni paling penting dalam business. Strength, weaknesses, opportunity, threat. Okay, kalau investor ni dia nak tahu apa kelebihan bisnes ni, dia tahu berapa banyak income yang aku boleh dapat balik daripada bisnes ni. So you can bagi tahu benefit to potential investor ni apa dia punya rewards to investor ni. So you kena bagi tahu kat dia, make them feel that they want to invest to our team. Kalau you asyik bagi tahu weaknesses banyak, tak best juga. Kalau bagi tahu hyperbola, you bagi tahu macam benefit dia macam gebang banyak-banyak pun tak best juga. So you have to be realistic dalam proposal you. So kena ada SWOT, kena ada intro, kena ada strategi, tapi tak fully strategis lah. Kena bagi on surface punya strategi saja. Yang paling penting kena bagi tahu rewards to funder tu apa, reward to investor tu apa. Sebab dia nak tahu kalau aku invest dalam kebun sayur ni, aku dapat apa dalam masa sebulan. Berapa lama aku boleh dapat balik capital aku ni, 2 tahun ke, setahun ke. ROI dia bila macam tu. So basically this 4 things is very important dalam draft proposal lah. Okay. Thank you Zedo. Thank you. Kita nak patah balik ke Faris. Faris pun dah macam, Faris, are you still okay dah? Bro, okay? Okay. Faris, saya nak tanya soalan yang sama jugalah. I think this question can be dalam dua-dua industri. So Faris pernah tak dapat cuba cari any investor ataupun pernah gagal? Ada tak tips untuk diorang get investment untuk grow dia punya business atau start new? Alamak, sorry lah, saya tak pernah pakai cari investor. So saya tak ada pengalaman dari tu. Saya tak pernah cari investor yang betul-betul besar-besar. Saya pernah cari circle of friends. So saya tak go in a proper macam tadi Jedo cakap, sebab saya punya tu is project basis je. Bukan duit yang besar, sekadar macam 10-20 ribu and return sangat cepat sebab dia project basis, raya punya project dia. So tapi macam saya agree dengan Faris, sorry saya nak interject sekejap lah. Macam Faris cakap pasal circle of friend kan. So how do you pitch to them? Kalau let's say lah Faris perlukan certain amount, Faris jumpa dalam 5 orang kawan. So adakah pitching tu secara yang sama ataupun dengan Ali lain, dengan Abu lain? Okay, so saya tanya lah siapa yang nak, saya bagi tahu siapa yang nak invest and nak return, saya akan duduk dengan diorang dan saya cerita macam mana Jedo cakap tadi, betul, saya pun cerita benda sama tapi tak adalah macam yang formal gila. So saya lepak dengan dia, saya cerita apa saya plan nak buat, berapa saya ada. Contoh kalau dia nak kasih pinjam 20,000 tu, 20,000 tu dia nak invest tu, saya akan pakai apa 20,000 tu, return berapa banyak, dalam masa berapa lama saya akan bayar balik dan apa plan saya untuk make sure sale saya boleh dapat apa yang saya plan. And logik ke tak, sebab dia nak tengok benda tu. Kalau tidak dia cakap betul kan kau ni kan, macam tak logik kan kau boleh dapat balik sale laju macam ni kan. So benda-benda tu dia nak dengar.
Lepas tu in paper lah, semua ada sign, ada surat lah bertulis. So apa-apa hal, dua-dua parti pun macam rasa terjamin. So and alhamdulillah saya pernah buat sekali je baru, ada 2 investor and bayar balik and return, diorang pun happy, bagi pun lagi cepat daripada apa yang saya janjikan. And the good thing is lepas you buat and dapat diorang punya trust, and diorang habis tu diorang cakap kalau kau ada projek lagi nak pakai duit Roja. Macam tu. Okay, so Faris, saya rumuskan di mana message tu kena clear. So kita kena ada documentation supaya both party rasa selamat, dan secara tak langsungnya mereka ni datang balik untuk mungkin peluang untuk berkembangkan bisnes dan sebagainya lah. Okay, kita stop sekejap dengan soalan-soalan daripada, sebab ada few lagi yang I think I will go through soalan-soalan tu kejap lagi. Saya nak tanya soalan asas je lah yang, so sebelum kita memulakan sesuatu perniagaan tu lah, macam Jedo produk sendiri, macam Faris ada Faris punya kedai kek sendiri. So macam Jedo, apakah langkah pertama, set skills yang kita kena ada, seseorang tu kena ada untuk get involved in the business yang Indonesia or business yang you involved with? Apa set skill yang perlu ada tu sebenarnya, yang paling penting tadi? You kena ada minat. Kalau you tak ada minat, memang minat ni come together with passion lah. Kalau you tak ada passion, tak ada minat, susah nak rasa semangat tau. Sebab dia macam mana, itu dia. Dia ada, untuk ada interest. Yang pertama sih memang kena ada minat. Sebab kalau tak ada minat, kalau contohlah, maybe first month tak ada sale, kan? You rasa dah give up, tak boleh. Sebab you minat dekat business, you akan buat 1001 cara untuk go further juga, untuk bagi backup diri balik juga. Macam dulu, daripada sekolah je, pada form 3 memang I dah start jual. Even 30 sen untung pun I rasa money. Sebab, you know like, single sen is still money, that's why we have to appreciate the money lah kan. And then, that's why we have to come to basic, minat, interest. And then the second one is connection, very important. 70% the what you call it, the reason to be a success is connection, network. Kalau you buat business letup, produk letup, business letup, tapi tiba-tiba after 2 years kenapa you down? Sebab apa? Sebab you tak ada connection. Sometimes people nak beli you punya business, orang nak beli equity you punya produk, I mean you punya company, you punya brand, tapi sebab you tak ada connection, sampai 10 tahun business tu, 10 tahun dia shape negatif je, tapi sebab dia minat tapi tak ada connection, so tak ada orang nak fund dia, tak ada network untuk tolong dia. That's why macam tadi Faris kata, betul lah, circle of friend tu penting, connection tu penting. Okay, yang ketiga, be knowledgeable. Kalau you buat business, dulu of course lah, zaman sekolah kan kita minat meniaga, dulu I meniaga cake, meniaga cookies, I meniaga harum manis from my hometown semua kan. Everything, asal beli meniaga, tapi I tak ada knowledge, tak ada finance. My mom tolong buat finance pun simple je, dah lah modal duit dia, untung duit I. Untung kat I, modal duit dia kan, macam tu. So basically, tak fair lah to my mom kan, sebab kita tak ada proper finance, macam tu. So sekarang, bila kita dah hire staff, bila kita dah start tengok kat Google, belajar ambil kelas account sikit dan tanya orang, baru tahu kena ada benda-benda basic account ni kena ada. Setiap benda kena ada, for example crisis fund, kalau damage, kalau rosak produk rosak ke apa ke, kita kena ada damage fund ni. So kat situ kena be knowledgeable lah, you kena be moving forward than your staff. You tak boleh, sometimes kalau kita tak pandai, tak tahu benda, bila staff nak tipu kita pun, atau orang nak tipu kita, potential investor nak tipu kita pun senang sebab kita tak ada knowledge. So that's why kena, macam tadi Faris, Ben apa semua cakap, kita kena duduk saja tu, tengok YouTube, tengok Google, baca-baca buku, kena jadi sedikit pandai, jadi pandai sebenarnya. So 3 perkara lah, kena ada minat, kena ada connection, circle of friend yang baik-baik, dengan yang ketiga is be knowledgeable lah. I agree, saya sokong, saya rasa kalau saya pun apply, I think InsyaAllah boleh successful kot bisnes saya dengan bantuan Faris dan Jedo sekali. Tapi saya tak tahu nak berniaga apa lagi lah sebenarnya. Mungkin salah satu yang kita boleh tambah dalam knowledge tu, kita kena kenal produk kita sendiri sebenarnya. Am I right? Okay Faris, soalan yang sama juga. Soalan yang sama macam bidang tadi Jedo bercerita dalam angle kosmetik. So mungkin Faris boleh bercerita sikit dalam industri makan food and beverages ni. Okay,
Okay, pada saya untuk kita nak start business kan, pada saya kena start. Itu pada saya yang saya dah face. Sebelum ni saya ada buat business photography and sekarang saya apply benda tu yang kita kena start. Whatever it is, kita kena start somewhere. Sebab kalau tidak, kita tak akan tahu opportunity kita. Sebab bila kita start and kita buat, lama-lama kita jumpa serta masalah. Bila kita jumpa serta masalah tu, kita akan jumpa opportunity pula. So macam saya dulu, saya start contoh dulu, sekarang saya buat kek. Saya tak tahu pun saya akan buat food truck. First saya jual kek online je kot, kek sebiji. Dan saya tengok masalah dia adalah siapa nak makan kek sebiji kalau orang tu laki bini 2 orang je. Macam mana? Dan kita kena jual kek slice. Dan macam mana nak jual kek slice? Saya came out with truck punya idea. So bila dah jual kek truck dan lama-lama, sebenarnya kita boleh buat kek custom. So you kena start somewhere. So kalau kita yang baru nak buat, tak ada idea apa, macam tadi Ben cakap, tak ada idea nak buat tapi nak try buat business, nak tengok apa challenges dia, macam nak try rasa kan. Tak ada modal, tak ada idea, you boleh juga jadi dropship or agent apa-apa produk. Itu a good start. Sebab buat business ni, you kena dapat feel dia. Macam tadi Jaido cakap, kena minat. So bila you tak ada produk, you start je dulu. Sebab bila you tak start tu, sedar-sedar dah 4 tahun dah. Aku nak buat business ni, aku nak buat business dah 4 tahun. So kau start je dulu. Kau start dengan jadi produk orang pun boleh. Jadi kalau Jaido ada buka agent or dropship, jual je dulu. Then you belajar. Then you tahu, macam mana aku nak buat ni, tak reti tu nak marketing. You akan start belajar. Dan pada saya yang penting untuk business ni, ilmu. Ilmu ni tak pernah, you tak akan pernah cukup. You belajar lah apa sekalipun, you akan banyak gila benda you tak tahu. Sampai sekarang, saya pun banyak gila benda saya tak tahu. So, kena sentiasa mencari ilmu, cari cikgu dan sentiasa belajar. Dan pada saya, kalau you serious in business, you kena ada circle business friends lah. So kawan-kawan yang buat business. Then macam you macam Jaido lah. Contoh saya berkawan dengan Jaido dan saya tahu oh Jaido buat cara macam ni, macam tadi Jaido share. Oh Jaido ada connection kotak. So mungkin saya punya supply kotak, contohlah supply kotak saya tak bagus ke, saya kena share benda tu. So kena ada circle business so that kita boleh support each other. Dan bila support each other dan sama-sama naik lah. Mungkin ada app yang bagus ke untuk track sales ke apa ke, app apa-apalah. So pada saya circle business yang bagus pun sangat-sangat membantu dalam business. So kita boleh ajar, dia boleh ajar kita sama-sama belajar. Alright. So betul lah, we need to start somewhere. Macam mana pun, even a baby nak jalan pun dia cuba untuk bangun, untuk berjalan. That's the start. So I agree, it's a good tips. We have to start, kena beranikan diri untuk bermula. Kadang-kadang kan Jaido dan Faris, seseorang belia ni dalam kepala otak dia macam, aku ni nak buka bisnes kan, tapi patut ke kan, adakah bisnes ni untuk semua orang ataupun bisnes ni untuk selected people je, untuk orang-orang macam Jaido, macam Faris, macam bukan untuk orang macam saya contohnya. So I think Jaido boleh bagi tak sikit gambaran, adakah perniagaan ataupun keusahawanan ni untuk semua orang? Yes, it is. Opportunity is for everyone. Either you nak grab it or not je. Sometimes benda tu dah ada depan mata, cuma kita tak perasan macam tu. Macam for example, you know that Rasulullah pun, I mean back to basic kan, dia berniaga pun, dia success pun because from berniaga kan, Khadijah and everything apa semua kan. Sebenarnya dia, macam nak cakap kan, cuma ni you kena telus tak telus tu juga. So actually business ni memang untuk semua orang, and it can be for everyone, it can be anything juga macam tu. Semua benda boleh buat duit. Cumanya you nak fokus kat mana satu juga, faham tak? Makanan. Kadang-kadang tak terfikir, you faham tak? Masa sekolah, I jual surat khabar sebab dulu my cikgu suka suruh student baca surat khabar. And then my classmate malas nak turun bawah untuk beli surat khabar kat koperasi. So I cakap, okay, you pay me extra 30 sen, I boleh turun bawah untuk ambil surat khabar untuk you. So benda tu pun boleh buat duit, tak perasan kan? So actually everything can make money, cuma ni perasan tak perasan je. So macam Jaido ni kita boleh nampak dah daripada dia sekolah lagi dia dah ada semangat untuk berniaga tu sebenarnya. dia nampak opportunity di mana-mana saja. Okey, macam Faris pula, adakah perniagaan ni untuk semua orang ataupun spesifik orang saja? Pada saya semua orang boleh jadi usahawan lah, semua orang boleh jadi entrepreneur.
sesuai ke tak tu depends on lepas dia dah start lah. Tapi semua orang boleh jadi. Saya tak cakap dia ni otak bisnes, dia ni tak otak bisnes. Tak, pada saya semua orang boleh jadi. Cuma you kena start. Bila you start baru you tahu sebenarnya macam ni, kena start lah. So pada saya semua orang boleh jadi. Cuma you kena bagi ruang sikit kat diri you tu untuk cuba dan take the challenge. So jangan takut untuk gagal tu, buat je. Apa pun tu kalau gagal, so what? Then you try kan. So macam at least you tahu. Kalau you dah gagal macam 100 juta kali, then yes lah kalau you tak nak buat kan. Tapi at least you kena start and kena buat lah. Mari tahu. Alright, saya nak ambil soalan daripada kita punya penonton lah. Soalan ini daripada Amy Samad. Dia cakap, bos saya pernah cakap motivasi ni tak penting. Yang penting adalah kita tahu objektif dan tujuan kita dalam kehidupan. Apa komen panelis? I think Jedo boleh bagi sepatah dua kata je on this soalan. Apa komen? Dia macam 50-50 lah di this comment. For example, sorry Encik Amy, tak betul sangat, tak salah sangat. Sebab motivasi memang dia akan bukan priority, bukan main thing, tapi dia basically is depend on you. Macam tadi I kata, my keyword to my life is you have to love yourself more, you own yourself kan? Macam tu. So you, kalau you suka diri you sayang kalau nak bazirkan diri you ni ke arah tempat-tempat yang tak bagus, so basically you akan tahu untuk cari objektif tujuan dalam hidup. So motivasi ni untuk tolong top upkan diri you untuk become better lagi. Sampai ada setengah orang, my friend, I tahu, dulu I macam tu juga. I sangat-sangat suka baca buku motivasi masa zaman-zaman sekolah tau. Asal ada buku motivasi dia nak beli kat semua popular tu kan. Kat AP semua nak beli je buku motivasi. Tapi tak gerak, tak take action. Back to Farid, apa kata Farid kata, betul, kena start. Dah baca buku, kena start lah. Takkan tak ada action kot. So motivasi ni penting, dia sebagai backup. Kadang-kadang benda-benda motivasi ni berfikir, betul lah, tak boleh patah semangat. Kena back to basic, back to the reason of why. Motivasi penting, cumanya bukan benda paling penting. Macam tu. Okay, Faris, as a business owner, motivasi penting ke tak? Penting bagi saya. Saya agree dengan semua yang Jaido cakap juga. Tapi pada saya penting sebab kalau you tak motivated enough, macam mana you nak teruskan hidup you? So you bangun katalah hari ni you bangun tidur, ini dah semalas nak baring je lah. Ini baring. So pada saya penting lah. Cuma cara macam mana you nak get yourself motivated tu yang berbeza. So kalau ada orang style dia nak pergi kelas motivasi setiap minggu, tu lain lah style dia. So motivasi tu penting tapi depends macam mana you nak get motivated. So pada saya penting. Okay, kalau soalan tu diajukan kepada saya juga, saya nak jawab sikit lah. Saya rasa pun penting lah. Kalau tak, macam mana kita nak continue kehidupan kita kan? We need to keep on motivate ourselves supaya menjadi hamba dia yang lebih baik, menjadi a better human being. Okay, kita nak selingan sedikit. Impact Malaysia telah menjalankan satu akademi Impact Malaysia di mana kita bermula pada 7 hari bulan Ogos itu hari dan kita habis pada hari ini. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta yang terlibat dalam Akademi Impact Malaysia kerana telah berjaya menghabiskan modul pembelajaran. Kami harap anda semua dapat manfaat daripada Akademi Impact Malaysia dan seterusnya menjadi change maker dan contoh kepada belia-belia di luar sana. Okay, second one is Siri takeover dia akan kembali. Dulu diorang selalu tengok saya dalam takeover punya Siri, Chillax punya Siri. So this time round kita akan kembali tapi lebih menarik. So kali ni kita akan belajar dan kita akan terjah lokasi-lokasi pilihan. I hope you guys wait untuk kita punya Siri takeover pada kali ini. Kita akan update on our page, on our website dan kita juga akan belakang kepada kita punya networking. Dan yang ketiga adalah kita nak promote satu program Youth Takeover. Youth Takeover merupakan satu inisiatif sempena Hari Belia Negara tahun 2020 yang diberikan kepada personaliti muda untuk menonjolkan bakat dalam penugasan membaca berita, pengacara forum, panel jemputan dan sebagainya. Mereka akan mengambil alih tugasan daripada regular team Astro Awani melalui slot masing-masing yang telah dikenal pasti. Seramai 5 orang alumni Malaysia Future Leader School MFLS telah terpilih untuk menyertai program ini dan bakal menunjukkan bakat mereka. Jom saksikan bakat-bakat muda MFLS ini mulai hari ini. Pagi tadi dah start menerusi slot Buletin Awani, Awani Pagi dan Buletin Awani Talk Show di saluran Astro Awani.
So korang please check out, this is the new young talent rising up. So bagi diorang peluang untuk bersama-sama dalam menuntut ilmu di Awani punya platform. Okay, dan yang keempat kita nak promote sikit mengenai dengan Solution Focus Academy Youth Coach. So di mana Solution Focus Academy Youth Coach ini kita nak mengajar para belia untuk menjadi coach. Ada beza, dia kata ada beza. Coach dengan trainer ada dua perkara yang berbeza. So nak tahu lebih lanjut lagi apa modul-modul yang dibawakan, antaranya adalah Solution Focus Youth Coach dan Geekpreneur. You guys can check out our Instagram punya page, ada komen, ada link dekat situ, korang boleh klik untuk register untuk find out more. So macam Jedo dengan Faris kalau nak share kepada staff-staff untuk kita panggil memajukan diri, memotivasikan diri lebih lagi, you guys can always join this kind of program. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita nak promo sikit. Hari ni pukul 10 malam kejap lagi kita ada live virtual showcase dibawakan khas sempena Hari Belia Negara tahun ini, dibawakan khas oleh daripada Kementerian Belia dan juga RATA, dan ada juga artis yang akan membuat persembahan secara atas talian. You guys can check out. This is last day sebenarnya. Please check out kita punya page, kita punya Instagram page. Korang boleh tengok dekat poster ni, ada Yoni Boy, ada Sky Morning, ada Lu Nadra dan ada Ready Rocket. So for those indie lovers out there, boleh check out this showcase lah. Okay, enough of promotion. We'll patah balik kepada kita punya program agenda. Sedar tak sedar, kita dah sejam 20 minit almost kita ke udara. Panelis kita masih okay ke? Boleh continue ataupun you guys okay? Need the break ke? Tak apalah, kita habiskan je lah kan, senang. Okay, saya rasa soalan ini terakhir ni reflect pada soalan Amy Samad jugalah yang tadi bertanya berkenaan dengan motivasi tu. So any last word daripada, kita go Faris dulu any last word from Faris. Sambil tu mungkin boleh cerita sikit apakah perancangan food truck you, penjualan kek you, Sunday do you, and then kita continue dengan Jaido lah, soalannya sama juga. Silakan Faris. Okay, so as for Sunday do, kita orang so far sekarang tengah jalankan truck and online. So kita target lagi setahun untuk move to a bigger kitchen lah, bigger central kitchen, and hopefully kalau ada rezeki time dia tepat, mungkin kita trying to get a shop lot lah. So ada permanent store yang senang orang boleh beli kek, ada permanent store, and harap pandemic ni getting better, tak tahu bila, tapi kalau getting better nanti kita boleh start join event balik. And itu for Sunday do lah, for semua orang yang dengar, and for Impact, thank you for having me, thank you jemput, thank you semua orang yang tengok. And harap korang yang nak buat bisnes, saya suka gila orang buat bisnes, saya sangat support semua orang yang nak buat bisnes. Semua kawan-kawan yang buat bisnes pun saya sangat happy bila tahu dia orang buat bisnes, and saya selalu try my very best to support. Saya akan beli barang dia orang, and saya suka sangat semua buat bisnes. So jom lah kita ramai-ramai buat bisnes. Alright, thank you Faris. Jedo, any last word sambil boleh jawab soalan yang Amy Samad tu sekali lah. Target Jaido Shima ni memang kita nak keluar dan nak go into retail dan juga untuk fokus more kat e-commerce, because for now kita ada kita jual dekat 4 platform di e-commerce. So insyaAllah starting targetnya next year kita akan fokus kepada retail lah. So ada few market yang kita dah tag, iaitu retail dengan corporate. So basically Jaido Shima sekarang kita tak nak tengok dekat seorang pegang, kita nak tengok contohnya kat hotel, orang check in hotel, orang pegang Jaido, macam tu. Sebab apa kita nak letakkan targetnya Jaido Shima ni nak ada dekat dalam hotel-hotel, nak ada dekat atas, dekat Asia, apa semua tu kan. Targetnya macam tu lah next year insyaAllah. Doakan. Dan targetnya lagi 2 tahun. I tak hebat macam Faris. So I target lagi 2 tahun baru nak ada kedai macam tu. Sebab nak ada kedai ni, I kena ada banyak produk. Sekarang targetnya this year ada 4 produk. Sekarang baru nak masuk yang kedua. So targetnya bila dah ada belasan produk, baru I boleh buka kedai lah insyaAllah. Amin. Doakan. Amin. Amin. Semoga
kedua-dua panelis kita berjaya, sukses, dapat apa yang diinginkan, berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kami di Impact Malaysia with our humble heart ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. Kita dah start daripada pukul 7.45 tadi, sekarang pun dah 9.20. It's a long period of time yang kita dah spend together. Sesi ini direcord dan akan juga diletakkan di dalam kita punya Facebook dan juga Instagram lah, dan certain words yang dikeluarkan daripada Faris dan Jedo akan kita jadikan sebagai quotes untuk kita menghantar posting kepada posting di Instagram dan juga di Facebook. Okey. Teruskan menyokong Impact Malaysia korang semua. Untuk mengetahui lebih banyak update, boleh follow IG Impact Malaysia, ada handle kat bawah tu, boleh follow, boleh like kami punya Facebook page dan juga boleh subscribe our YouTube channel. Perkara-perkara sebegini adalah percuma dan ia sebenarnya membantu usahawan-usahawan, even a company pun dia membantu untuk grow dan reach more people. Alright, terima kasih sekali lagi panelis, kepada penonton yang menyaksikan forum ini, kepada penonton-penonton yang bertanyakan soalan. Saya sayang anda semua, terima kasih kerana support saya. Macam biasa, saya punya sesi sebelum kita akhiri sesi saya akan akhiri dengan pantun. So saya dah ada hashtag saya sendiri sebenarnya, Bentun orang panggil saya. So pantun saya berbunyi sebegini. Jatuh bangun asam garam berniaga, barulah kita menghargai sesuatu usaha. Dekat ini, dekat kita, ayuh belia bertindaklah sewajarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sabar nak makan kek Faris ni sebenarnya. Bye-bye. Datang. Thank you. Thank you. Thank you guys.